120. Ingatlah 120 ni 120 km/h for rural. Base BFFS value. Correction factor, okay, lane width and left shoulder lateral clearance. Adjustment for number of lanes and adjustment for interchange density. Ini saja beza dia. Sebab apa? Kalau kata tadi graf dia yang berlainan, dia have a different table for multi-lane highway and freeway. So flow rate dia sama, VP you nak kira tadi, V sama dengan P out factor over N, FFB, FP. Same with multi-lane. Sama je. Tengok. Saya kata dia mudah kan. Kita boleh pergi sekali jalan je kan. Kan, ya kan. Ingat. So kalau kita tengok sini dia sama sebenarnya median type. Kalau sana dia guna lateral clearance ni. Kemudian dia ada sini access point, satu lagi tu dia ada interchange density ID. So nilai yang ni semua sama ni. Sama. Okay. So boleh dapat lah, boleh jawab kan. Dah boleh jawab lah soalan sebetulnya kan. Dia tengok graf kan sebenarnya. Ini tengok graf. Ini pun tengok graf. Dia kalau kita katakan, kalau kita punya graf, kalau kita data 3.6 meter, tak payah ada pembetulan. Kosong. Kalau lane width kita 3.8 meter pun, contohnya kita guna kosong lah. Tapi kalau 3.5 dia ada pengurangan. Sama juga lateral clearance 3.6 sebab kita tengok ideal condition. Ingat yang ideal condition dia ni kat sini. Sebab dia ada makna ni. Base condition. 3.6 meter. Orang ni passenger car. That's why kita ada pembetulan untuk heavy vehicle factors. Dan kita ada access point density. Okay, kita ada pembetulan divider tak divider. Contohnya bila tak ada divider, dia kena tolak 2.6 undivided highway. Kena tolak. Mana lagi? Adjustment access point density. Okay, FA. Okay, flow rate. Factor. So sama. Martin ni sama dengan freeway kan. You tengok ni sama je. Tak ada beza pun. Okay, so PR factor saya nak kira. You tahu tak macam mana nak kira PR factor? You tahu nak kira? Ada soalan-soalan lepas tu dia bagi suruh kira. Kita bagi apa ni? Bagi data mentah lah, data yang diserap dari lapangan. Dia kira kan. Okay, apa dia PHF ni? Power factor ni? Hourly volume. Observed volume.
Maknanya 1 jam dia data ni. Ni 1 jam ni pukul 8 sampai pukul 9 kan. 9 pagi. Cuma kita buat ni 15 minit. Interval, 15 minute interval. Okay, so we got berapa ni? 102, 198, 116, 104, 10, 20, 10, 12. Betul ke? 420. Masalah. Cuba you kira. Tak payah guna kalkulator ni, jongak je kan. Betul tak? Betul, Okay. betul. Hourly observed volume per dengan V15 maximum kali dengan 4. So V15 ni mana yang maksimum dia? Yang di sebelah 8,5 sampai 845 ni. Yang ni paling tinggi ni. 116 kan? 116 kali dengan 4. So dapatlah power factor kamu ni 0.9. Okay, saya nak tunjukkan slide yang berkenaan dengan power factors. Ni slide kawan saya ni, dia UTM, dia bagi slide kat saya. Ya, ni chapter 1 ni kan. Dah tahu betul ni kan. Capacity. So, ni antara tarifan untuk volume. Average annual daily traffic. Purata trafik harian dalam setahun. Maknanya 365 hari punya data ni. So, you kena guna mesin lah. Guna auto. Mana-mana dah boleh dapat. Manual kan. Okay. Average annual weekday traffic. Ini hari bekerja je. Berapa hari bekerja. Maknanya dia 5 hari lah setahun. Sorry. 5 hari seminggu. Yang ni 365. Yang ni berapa hari dia ada kiraan dia. Average daily traffic. Sehari berapa traffic. Dalam masa 24 jam. This weekday. Weekday ni 5 days. Kalau kita kira yang biasa punya Monday to Friday. Okay, hourly volume DDHV, directional design hour volume. So hourly volume 15 minit. Kita tengok P hour factor. The average 24-hour volume at given location over full 30. Nanti baca sendirilah. Banyak masa ni nak habis benda ni. Tengok sendiri. Ini saya akan share. Saya dah share dah sebenarnya. Ni slide ni dengan kamu. Kamu tengok. Boleh Boleh? Boleh tak? Boleh kata. Ha? Yang ni nanti kamu baca sendirilah Saya nanti kamu baca sendiri. Boleh, Doktor. Okey. Tadi apa ni? Ada masalah. Sekarang boleh dengar tak? Hello? Boleh, Doktor. Boleh? Boleh, Doktor. Ya? Tadi ada masalah dia kata apa ni? Masalah internet.
Okay. Bagus juga Google apa ni? Teams ni kalau Google Meet dia tak bagi tahu apa-apa kan, senyap kan cakap dengan seorang. Rupanya dah terputus. Okey, okay, kita ada data pukul 5. Pukul 5 sampai pukul 6 kan. Samalah tadi kan. So, you campurkan semua ni 4,200 kan. So, this one. So, akan dapat 0.875. Observe hourly volume. Maksudnya you tengok lah. Ini kita V15, kita kali dengan 4 je. V15 maksimum. Tak tahu betul-betul kita predict sebenarnya ni. Kita predict 4,800 jam daripada data 15 minit ni. Ini 1,200. Tak tahu lagi, tapi yang memang yang sah kita tengok this one. Okay. Ini konsep level of service. Okay, saya tengok. Saya go to the site apa pada UTM ni. Okay. Level of service A to F. So from the best to the worst kan. Okay. Excellent traffic condition lah. Okay, this one whether this is a failure condition. Okay, level of service. A paling baik best operation. Kalau tengok F, worst condition. Ini contoh lah. Tanah rata kan. Okay, ini level okay, ini lateral clearance. Lateral clearance untuk apa ni? Shoulder. Orang ni sedang tak sedar apa yang sedang saya ajar ni. Okey. Yang ni lateral clearance untuk apa? Lateral clearance untuk median. Okay. So lane width, lebar lorong N4. Ini access point. Ini pandang dari atas kan, viewpoint. Okay, approaching traffic, opposing traffic. Okay, ini saya beritahu tadi speed flow curve tadi. Ini A region dia, dot line. Ini B, C, D. Yes. Itu tak present. Tak Slide. present lah. Oh, tu tak present pula. Tak present. Tak present. Saya betul-betul lumus tunjuk kamu. Kamu kata saya tak present. Dah. Ada dah. Dari tadi ada sebenarnya. Sekarang ada. Ada. Tadi pun ada ke? Okey, okey. Okey, boleh nampak tak? Boleh? Boleh. Okey. Okey, kamu nampak ah? So ini konsep dia ni. Dia ada region A, B, C, D, E, F kan. Dia ikut density. Kita tengok density ni 7 je. Ini 28. Saya tak tahu ni facilities dia apa ni. Okay, contoh 75, speed 75. Kita punya flow rate 3.175. So kita naikkan point
Kita bertemu kat sini kan. So sini region D. So dapat survey dia D. Ni free flow speed. So ini adalah multi-lane ni. Multi-lane. Okay. Lane width, lateral clearance, median type, access point. Dan PO factor. Nombor N. So, student kebanyakannya tak buat macam tu. Nak kira free flow speed. Ni contoh dia. Ni. Lateral clearance kan. Left. Right. Median ni lah. Sebenarnya lateral clearance ni kalau ikut betul ni, dia daripada age of roadway P28 sampai kalau jumpa dia punya halangan, obstacle kan. Obstacle dia tu lah dia punya lateral clearance. Dia dah langgar tu. Okay, diberi 4-lane highway has a post speed limit of 80 km/h. Given that the total lateral clearance is 2.4. Dia punya lane width 3.6. Find the free flow speed. So base post speed limit 80. So kalau kita kira VFFS adalah 88 lah. Kita ikut fatwa ni kan, dia kata apa? VFF is 8 km higher than value of 80 and 90 km speed limit. Tapi untuk contoh ni dia nak mudah kan, ambil 80 je. Saya nak betulkan pun tak boleh. Boleh kalau nak betulkan boleh. Maknanya 76.5 campur dengan 8 lah. Tapi tak apa. So lane width kosong lah sebab 3.6 meter kan. Kira decretion 2.4. So median pun kosong sebab kita divided. KFA 2. Semua ni daripada graf kan FA kan. 2. Kat sini 2. Sebab dia pun 3. 90 km. 3 access point kan. 3 access point per kilometer. Okay, untuk dapatkan flow rate macam mana? VP V sama dengan VP sama dengan V over. So kamu ingat ini gunakan perpuluhan. Rational tak ada kat Malaysia kan. Rational tak ada. Kita guna this one je. Kamu boleh check dalam author, saya dah masukkan. Boleh berguna lah untuk kamu, kegunaan. Untuk menjawab soalan ujian. Dia bukan untuk menjawab soalan dalam kubur. Kalau soalan kubur, soalan dia lain. Mereka tak tanya ni, benda-benda ni. Ni untuk gunaan dapat A lah kan. Dapat A, dapat betul-betul skor ujian. Ramadan, bulan rahmat, dapat banyak rahmat. Okay, jadi FHV ni kita akan guna this one tu ya. Kita akan tolak. Okay, abaikan.
Saya suka buat contoh, gunakan contoh. Kita buat level observation untuk ni dulu lah. Highway kan, untuk multi-lane highway. Multi-lane highway. Okay, kata apa? Speed flow curve. Okay, the VP value on the axis and draw a vertical line. Nilai VP. Ataupun nilai vertical. Speed flow curve. Speed flow. VP kat sini kan. X-axis. Naik atas. So, kita jumpa nilai FFS ni. Di sini kan. Ataupun kita VP. Okay, exercise. Determine the level of service of a highway. Given that FFS is 82.5, 82.5, somewhere here. MVP 926. This is 1000 around here. Kena kat C. Okay, not if VP lower than 1400. 1400. Kalau US dia sebut 1400. 1000 kata 1400. 1400. Boleh juga. Okay, so curve dia sampai 1400 kan. 1400. Bila di bawah 1400, kamu tengok lengkung dia dah mula bawah. Dia dah tak garis lurus. Okay, kita tengok nilai dia. Nilai dia C betul punya. Saya main dia punya betul C. Okay. Cuman level speed dia C. Okay. So dapatkan nilai bagi 11.2 kan. Kalau tengok pun nilai maksimum untuk B 11. 11.26 ni memang dah lebih pada B lah, C lah. Dia senang lah, boleh pandai guna graf ni. Okay, yang kedua, second case, FFS 62, S 75, VP so 2 point, 175, 160. Dia punya ni 1540. 1540 here lah. Kan D dengan E depan. Kan? D. D. 5. 62. Apa ni? $62 tak buat. 75 je. Kalau 62 ni rasanya 62 ni E lah. 62 ni E. Okay, saya rasa habislah untuk multi-lane. Any question?
Ada soalan tak? Kelas? Ada soalan tak? Semua ni diam, semua ni belakang ni ada ke tak ada? You all tak boleh buka kamera. Sebab saya boleh buka kamera kan. Tapi saya tak suka buka kamera sebab you all tak buka kamera kan. Kalau buka kamera kena semua buka kamera lah. Hello guys. Ya, doktor. Ini semua ni ada ke tak ada ni? Diam je. Ada doktor. Doktor ada. So agak-agak berapa masa you nak buat example question ni? Berapa masa you perlukan? Contoh. Boleh saya bagi 20 minit. Boleh saya bagi 15 minit Boleh? Boleh. Saya bagi 15 minit. Lepas ni kita masuk balik lah. Saya memang on je. Okay Okay, saya nak kau cuba buat ni. Saya bagi 15 minit.
Okey kelas, boleh kita sambung balik Boleh doktor, boleh. Okey. Boleh. Okey, sebelum tu saya bagi hadiah lagi kat kamu kan. Kamu tengok dalam bahagian individual assignment, individual activities untuk minggu ni. Sebab kamu cakap kamu dah faham, kita nak apa tu? Saya nak check lah. Faham ke tak kan? Ini dia soalan dia. Tadi yang lain ni, yang lain sekejap. Saya bagi. Kita lompat-lompat sikit pergi petang-petang ni. Duduk statik je. Nampak word kan dekat file word depan saya ni. Kat skrin kamu kan? A traffic pacing operation was conducted by Highway Patrol Unit. See figure Q2A. Okey, tengok ni figure Q2A ni. Traffic pacing. Pernah tengok tak ni traffic pacing ni? Ada siapa pernah tengok? Pernah. Ha? Pernah tengok kalau dekat expressway kita dia tak gunalah SUV ni, kalau ni dia guna macam Pajero kalau lah. Dia just guna satu kereta je, semua orang follow, taat Dia oversee. Kalau kat Malaysia saya ingat dia ciluk lah. Okay, kalau dekat Malaysia kita gunakan lori lah benda ni, lori maintenance plus kan, propel, lori propel tu. Dia kalau sini 4 lorong ni maknanya 4 biji lori lah. Maknanya macam 3 je kan. Mungkin satu ni dia shoulder lane lah. Shoulder maknanya 3 biji lori. Jadi dia slow down. Kenapa dia bagi slow down ni? Sebenarnya sebab kat depan ada maintenance. Mungkin ada tayar lori tercabut lah. Kalau you tengok di highway kita, expressway kita banyak jadian tayar pecah kan, tayar kenderaan berat. Dia guna tayar celup lori. Kalau bas tak boleh lori guna tayar celup memang banyak sepah kan. Saya pernah kena. Saya terlanggar lah dia punya tu sikit lah, tapi depan kereta saya tu dia punya skirt lah. Dia panggil apa? Skirt. Bumper kan, bawah pada bumper tu. Skirting. Bawah pada bumper tu pecah kan. Tapi dia kalau di highway dia dapat ganti rugi sebab saya terus pergi report dekat dia punya ni pejabat plus. Terus buat report polis. Lepas tu kita repair, dia bagi claim sikit. Dia tak bagi penuh lah saya ingat. Dia bagi separuh rasanya. Okey lah. Sebenarnya ramai orang tak tahu tu. Okey. Panjang pula cerita. Okay, traffic pacing operation was conducted by Highway Patrol to slow down upstream traffic on highway due to maintenance works. Being conducted downstream. Ada construction kat depan tu. Okay, the speed of the Highway Patrol Unit during this operation was 40 km per hour, 40 km per jam sahaja. And the upstream traffic density was 150 vehicles per kilometer. Maknanya banyak kenderaan dalam 1 km ada 150. Tinggi lah dia punya density. Okay, so after passing the location of the maintenance works, the Highway Patrol Unit left the traffic stream, causing traffic speed to increase to 70 km per hour and density to settle at 50 vehicles per kilometer. Jadi develop a mathematical relationship between speed and density, and will the upstream traffic flow reach the maximum flow? Will the upstream traffic flow
reach the maximum flow. Ini adalah soalan daripada final yang lepas kan. Jadi inilah dia punya bentuk soalan. Kamu rasa kamu dah mungkin dapat jawab, dah menguasai kan, tiba-tiba keluar macam ni. Macam mana nak jawab? Okey. Saya minta you jawab, minggu depan hantar saya nak check. Boleh? Boleh tak? Kas? Boleh doktor. Kalau kamu tak buat macam mana saya nak tahu kamu menguasai kertas, sebab ni online ni memang agak mencabar lah. Bukan apa, kalau tidak nanti saya tahu you tak dapat jawab. Final je tu, tak dapat jawab. Ujian lambat lagi kan. Ujilah kan, saya tak nak. Pisang berbuah 2 kali. Mana satu ni? Okey. Ni soalan tadi kan? Betul. Sebenarnya jawapan dah ada sebenarnya. Itu saya cari ketak kan. Boleh? Boleh dapat tak? Aidit Mustaqim ada? Aidit Mustaqim. Ada doktor. Kamu buat setakat mana dah? Sampai eastbound. Eastbound kamu dapat ni. Dapat sampai mana level of service habis? Dapat? Ke sampai mana? Eastbound ni you buat wiki ke sampai mana? Sampai density. Density dapat dah 12. Berapa dapat? Dapat 12. Tengok jawapan dapat lah. Tak apalah, bagus lah. Yang penting tengok jawapan pun, yang penting you faham tu je. Sebab apa? Kebanyakan student dia tak pernah buat benda ni. That's why bila soal dalam periksa je, saya tunjukkan contoh ni, nilai PT. Nampak nilai PT? Nampak tak? Nampak tak nilai PT ni? Saya round up ni. Saya Nampak box doktor, ni. Nampak? Okey. Apa dia sebenarnya tu? PT tu? Percentage of truck and bus. Okay, good. Percentage and bus dalam bentuk decimal point. Kalau kamu tak percaya, memang saya jumpa bila dalam kelang kabut ni dia akan keluar 6%. PT ni dia tulis 6. Bila you telak PT you tulis 6 dah, kat sini 6 memang haru biru. Dia 0.06. Okay, jom kita tengok daripada mula. Okay, 1.57 km segment of an east-west 5-lane highway with 2 travel lanes in each direction is separated by a 2-way right turn lane TWRTL. Sebenarnya ni contoh kita ambil daripada US HCM, Highway Safety Manual. Dia diberi rolling terrain. Okey, diberi nilai 85% speed 83. 83 km per hour. Okay, lane width 3.6 meter. Okay, hourly volume ni apa? Our volume 1,500 diberi 900. Okay, 6% trucks and buses. And then access point westbound and eastbound diberi. Okay, 0.9 PHF. Okay, lateral clearance 3.6. What is the level of speed of the highway on level train during the period? So kita buat by direction. Saya kata ini kena ikut arah. Okay. So untuk dapatkan BFF yang pertama, you baca dalam nota kan, saya beritahu kan kat sini. Saya beritahu yang pasal PHF ni. Sorry, bukan PHF. BFFS ni. BFFS is assumed to be 3 km lower. Nampak? BFFS. Dia macam best friend kan.
Best friend forever, BFF. Nampak tak ni? Nampak doktor. Tu dia. Sekarang sikit. Power. Okay, that's why kita pun ambil lah nilai ni kan. So dapat 89 power. So tengok eastbound lane width dia kosong sebab kita punya lane width 3.6 meter. So lateral clearance pun 3.6 meter. So kosong. FM pun median kosong sebab dia kira ni pun undivided. Divided. Two way right turn lane ni dia kira divider kan. So dapatkan nilai FA je. FA untuk eastbound, tengok graph kan, tengok table. So dapat 4. So dapatlah nilai 76 km/h. Okay, semua dapat lah nilai ni. Ada masalah tak? Anybody have a problem to get this value? Abdul Aziz? Abdul Aziz dah huyuk ke? Mana ni? Pak Syekh ni. Soal ni nama apa tu? Nama apa soal tu? Saya tak kenal ni. Abdul Aziz saya kenal ni. Somali. Ni ada problem ni. Saya dia minta syafaat, minta markah ni. Ni Aziz. Abdul Aziz. Yes, doctor. Can you do this calculation? Can you do this? Tak dengar, no respond. So saya consider you boleh buat lah semua lah. Okay. Kita boleh buat tak boleh buat, kita tanya soalan yang tak ada jawapan lah. Sebabnya ada jawapan kan. Okay, untuk dapatkan nilai VP, kita kena cari nilai FHV dulu kan. Sebab ni yang nilai tak ada ni. FHV, jadi HFV kena dapatkan nilai PT. Okay, PT, ET semua tengok table. PT tak tengok table lah. PT ni kena decimal point, ingat ni. Saya kalau boleh section kamu ni, section yang saya tak nak jumpa yang saya cakap tadi cerita yang dia guna nilai. Kalau dia kat sini tu dia 6 lah kan. Kelang kabut lah. So ni decimal point 0.06 dalam untuk 600. Okay, ET 25 daripada table dapatlah nilai 0.917. Sebab apa? Bila nilai you dah salah kat sini, habislah nilai tak akan dapat sama. Okay, FP you assume lain-lain kan bila diberitahu. Kebanyakan kes memang kita assume regular driver 1. Okey, V 1500, P hour factor 0.9 diberi N2. N untuk satu arah kan. So you kira lah dapat 909 dan bila dibagikan dengan nilai S, dia punya speed tadi dapat 12 passenger car per kilometer per lane. Dan bila you bahagikan, bila tengok dalam graf pun dapat. So sama kat westbound bila you bagikan, okay, you tengok sini bila dia punya access point dia tinggi, kan dia 8 kan. Westbound dia 8 access point per kilometer. Jadi nilai dia agak tinggi sebab lagi banyak access point, lagi tinggi dia punya correction factor. Yang untuk merendahkan nilai FFS. Jadi nilai dia rendah 74, yang tadi 76 kan, ni 74.77. Cuma dia tak ketara lah kan. Okay. So level survey dia pun dapat C juga. Tak lambat beza kan. Kalau you buat contoh, kita buat contoh kan. Kadang-kadang saya buat contoh, saya student banyak kan katakan dia punya apa ni, FA dia ni, ni punya 12 double 12 assessment. Maksudnya kalau ni 6, 4, maknanya dia akan jadi nilai 8 lah. 8 lah. Jadi dia akan dapat nilai D lah, akan turunkan level service. Untuk cerita dia. So saya rasa semua faham kot. Ada soalan ke? Dah 3.30 dah ni. Saya pun memang target
Sejam setengah saja, tak perlu kita nak lama-lama. Any question? Tak ada, doktor. Okey, sekejap kita ambil kehadiran, sekejap kita ambil attendance. Okey. Sebelum saya ambil attendance, saya nak tunjuk apa tu. Kelas saya stop recording dululah, tak pernah record ni, tak ada apa lah. Dia sebenarnya kelas ni, sebab saya dah assign you sebagai member, you boleh masuk ni sebenarnya, masuk kelas ni. Dan you boleh tengok lah kelas-kelas yang saya record ni. So you dah biasa masuk ke Microsoft Teams? Biasa kan? Ataupun baru first time? First time ke Microsoft Teams? Yeah, first time. First time bersyukur lah, untung lah kan dapat guna Microsoft Teams sebab dia boleh record ni ya. Dan dia sebenarnya lagi friendly. Okey, okay, saya ulang balik. Ini adalah yang patut hantar. So yang mana yang tak hantar minggu lepas tu biarlah, saya dah halalkan lah. Tak hantar tu. You hantar yang ni pula ni. Soalan tadi tu. 10 markah kan. Itu punya individual activities kan. Tiap minggu ada. Betul lah, supaya saya nak pastikan you faham kan. Sebabnya ni benda yang bukan minggu ni. Patutnya hari ni saya tanya, saya buat soalan untuk minggu ni. Untuk apa ni, untuk multilineary kan. Tak boleh saya bagi chance kan. Satu lagi hadiah dia, kamu tahu kan kamu punya kelas ni ada projek kan, tahu kan? Group project, group activities, you tahu kan? Okey, nanti you kena isikan projek nanti. Saya dah buka line dah. You buat sendiri je, satu kumpulan maksimum 5 orang. Cuma saya tengok dah ada yang dah buat. Okey, good. Dah ada yang dah buat. Okey, nanti saya kunci kan, yang dah buat ni saya kunci dulu. Okey, yang dah penuh ni. Okey, bagus yang yang proaktif lah. Cumanya you tak tahu lagi soalan dia apa kan. Jom kita tengok soalan dulu sebelum saya letak. Saya nak baca dulu soalan dia. Saya takut you salah faham. Ya, sebenarnya kamu kena buat road safety awareness among children lah. Okey, jadi sebenarnya kita ada 12 grup. Boleh, kita ada 12 grup. Jadi setiap grup ni dia kena ada kerjasama. Bila dia tim A. Contohnya tim A, grup 1, 2, 3. Sehinggalah tim D dia ada grup 10, 11, 12. Okey. Okay, for this project, 4 road safety team shall be formed. Apa dia road safety team ni? Road safety team. Okay. Team A, team B, team C, team D. Okay. Each team will be made up of 3 groups. Okay. So, grup 1, grup 2, grup 3 ni tim A. So, you kena bekerjasama ni. Okay. Untuk road safety, untuk tim A, you kena buat target audience you kindergarten. Tadika. Cerita kartun untuk Omar, Hana kan. Pinipin, apalah ada lah macam-macam. Kemudian kalau road safety team B, primary sekolah rendah 1 dan 2, 3 dan 4, dan 5 dan 6. Okey. So nak tengok beza umur ni kan. Each team will create a road safety Facebook page. So team A ni kena bergabung untuk buat
3 group ni, group 1, group 2, group 3 buat road safety Facebook page for targeted audience. Kini each team each team will have to organize an online road safety program using Zoom or Google Meet. So you kena contact lah sekolah kan, ataupun kindergarten lah. Macam kalau ni kindergarten, yang ni sekolah. Okay, each team will have to approach kindergarten or school and get permission to conduct this program. Okay, talk on road safety that focuses the following topic: pedestrian, bicycle, or cyclist. Awak pilihlah satu kan, tak perlu nak cover semua. 1 jam lah, kadang student buat 1 jam cukup dah, 40 minit kan, satu slot kan. Okay, each group lah, each group in the team will have to create the following multimedia content for their Facebook page. And then you nak kena masukkan dalam Facebook page kan, maknanya akan ada 3 video lah. And the online road safety program, the multimedia content produced by each group must have a different road safety team. Road safety team ni, tema road safety ni, ya. Contohnya cycling. Catat cycling. Ataupun red light running. Ataupun over speeding, laju kan, tim dia. Kemudian pedestrian, jalan kaki. Okay. Saya ulang sekali. Tim dia cycling, berbasikal, dan red light running, over speeding, and pedestrian. Kalau dia nak buat motorcycle boleh juga kan, riding kan. Saya suka buat open juga sebenarnya, saya tak nak terlalu sempitkan road safety. Yang penting ada team dia lah, ada timah dia, dan you focus on that. Saya tak nak terabur cerita tentang macam-macam, ada video jadi merapu kan, tak faham apa dia punya maksud dia. So saya hopefully you tengok balik, saya akan tunjukkan kemudian. Okay, once okay, the multimedia content must be original, show the UTM and KidSafe logo. So kena ada ni UTM dengan KidSafe logo ni, kita akan bagi macam ni, UTM dan KidSafe logo. Okay, nak habis lah kejap, 3.40 lah. Okay, once the Facebook page has been fully updated with all the multimedia content and the online road safety program is complete, each group must prepare a report. Setiap kumpulan ni kena buat Yang harap timnya, setiap kumpulan English is detailing your group's involvement in the project from the planning stage up to the end of the project. Maksudnya you punya main project Facebook ni, Facebook page ni. Okay, include photograph and materials used when conducting the project. The report should include this. Okay, introduction. Okay, kita baca lah ni, standard report ni Okay, the video must be uploaded on YouTube and the link shared in the report. Okay, the Facebook page link must also be shared in the report. The recording of the online road safety program must be shared as well. Yang you record, kalau boleh tu lah guna Microsoft Teams. Kalau you biasa guna, boleh record. Kalau you guna Google Meet, tak boleh kan. Okay, attach minute of meeting, proof of meeting, list of contribution of the report. Okay, ini pun saya akan bagi lah, saya akan bagi sekejap lagi. Okay, you bincang dulu dengan kawan-kawan you, nanti boleh tanya saya soalan lah. Saya tak nak you tanya soalan, kadang-kadang soalan tu pun dia tengok balik macam senang sangat kan, tak payah pun. Kenapa pula nak tanya soalan ni kan. Bagi you form kumpulan dulu. Kejap lagi saya akan letakkan soalan dan you boleh download lah. Kena segera lah. Sebab due date dia tak lama. Due date dia lepas raya lah. Sebulan lepas raya lah kan. Hujung bulan 5. Hujung bulan 5 tak lama. Memang kita bagi masa tak lama pun. Supaya you tak drag nak kerja.
Maknanya you boleh deal nanti kalau lepas raya ni terus you buat kat sekolah-sekolah ke, ataupun mana ni, kindergarten kan. Kalau you perlukan surat-surat apa, you beritahu saya lah. Tengah-tengah sekolah tu dia nak surat apa kan, sepatutnya tak ada apa pun. Okay, saya nak ambil kehadiran, you standby you punya handphone. Kita guna QR code kan. Okay, boleh scan sekarang. Dia bulan puasa ni kena banyakkan ibadat lah kan, tambahan dia. Kalau boleh lagi hujung lagi banyak lah, jangan kita lagi hujung lagi malas kan. Lagi hujung ni kalau sebelum ni sembahyang 8, malam ni boleh sembahyang 10 rakaat. Upgrade sampai